Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ani Sofia binti Rahman dan nama metric saya 13TT11F1109. So hari ini saudara rakan-rakan saya akan membentangkan PBT 2 iaitu kami akan menerangkan tentang function dalam Android Studio. So saya akan menerangkan tentang activity main. Apa activity main? Activity main ni adalah page di mana kita akan designkan kita punya layout dalam handphone. Contohnya dalam apps. Contohnya di mana kita akan letak text view ni adalah untuk memaparkan teks dalam application tu sebagai interface. Kemudian image view ini adalah untuk meletakkan gambar sebagai paparan lah. Kemudian button. Segala button-button yang ada ini akan diletakkan fungsi melalui main activity dan aktiviti yang lain setiap fungsi button tersebut. So daripada activity main ni kita dapat hasilkan design seperti ini. Ini adalah design yang kita hasilkan daripada activity main. Contohnya kita letak text view welcome to. Ini adalah welcome to. Kita boleh ubah size dan juga kedudukan perkataan tersebut. Ini adalah image view. Gambar gajah ni kita letak, kita masukkan melalui drawable. Kita boleh ubah teks, size dan kedudukan dia. Kemudian button-button di sini zoom, clockwise, fade, blink, move and slide. Ini adalah button-button yang kita letakkan melalui activity main. So sekiranya kita nak adjust kedudukan ni, hanya perlu ubah dalam coding. Seterusnya dalam main activity. Main activity ni adalah untuk kita call method daripada semua button-button kita untuk meletakkan fungsi. So ini adalah untuk clockwise, zoom, fade, blink, move, slide. Untuk letakkan fungsi pada setiap button tersebut. Dalam page tersebut kita boleh contoh kalau kita ada page lain, kita boleh call activity ataupun page main activity yang lain. Seterusnya untuk pembentangan seterusnya saya akan sambung untuk animation dan juga Android manifest. Terima kasih. So saya akan sambung pembentangan tadi di mana saya akan menunjukkan emulator atau proses app ni di dalam Android. So ini adalah hasil daripada kita design tadi. So ini adalah button zoom. Bila kita zoom, gajah tu akan jadi dekat. Kemudian bila kita tekan clockwise, gajah ini akan berpusing mengikut arah jam seperti yang kita letakkan dalam coding-coding tadi yang telah kawan saya terangkan. So ini adalah fade, mana gajah itu akan hilang. Ini adalah blink, gajah itu akan berkelip. Move, gajah itu akan bergerak. Dan slide, gajah itu akan bergerak ke atas. So ini adalah hasil daripada coding tadi dan interface yang telah kami desainkan. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menunjukkan demo daripada Android dalam handphone. So ini adalah hasil. Bila kita tekan zoom, gajah ni akan besar. Kemudian clockwise dia akan berpusing. Kemudian bila kita tekan fade dia akan hilang. So bila kita tekan blink dia akan berkelip-kelip. Kemudian move. Dan akhir sekali slide. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Hayan Rafika binti Aizam, nombor metric F1158. So, saya akan menerangkan tentang my animation, clockwise, fade dan blink. Untuk bahagian animation punya coding,
di mana kita akan design macam mana animation kita dipaparkan. Okay, dia macam untuk menunjukkan animation dalam apps ni. Okay, sebagai contoh kita ada 6 animation, contoh macam clockwise, fade, blink, move dan slide tu. So dekat sini lah coding di mana dia akan hubarkan design dia punya animation lah. Okay, sebagai contoh dia tunjuk kat situ macam from scale 0.5 to X 3.0, dia punya from Y scale pula 0.5, lepas tu to Y scale 3.0. Okay, masa dia 5,000 pivot pula, pivot X dan Y tu 50%. Sama juga yang bawah ni pun sama, cuma dia tukar daripada start offset from X to scale to, tapi dia punya tu sama je. Okay, next saya akan terangkan tentang clockwise pula. Clockwise ni ini adalah coding dia. Okay, clockwise ni dia punya fungsi untuk gambar tu kita pusing 360 darjah ke kiri dan ke kanan dengan pivot X dan Y 50%. Duration dia 5,000. Okay, ni saya akan tunjukkan saya punya animation dekat Android lah. So yang clockwise tu bila kita tekan, dia akan pusing 360 darjah mengikut arah jam dan melawan arah jam. Sama juga 360 darjah. Okay, seterusnya adalah kita fade pula kan. Fade ni ini coding dia. So function fade ni untuk nak hilangkan gambar tu sekejap and then ada balik. Okay, di sini dia menunjuk from alpha 0 tu alpha 1. Dia punya duration selama 2000. Okay, seterusnya dia start offset sama juga 2000 from alpha 1 to alpha 0. Duration 2000. Saya akan tunjukkan untuk fade pula. Dah tekan fade, nampak dia akan hilang and then dia ada balik macam tu. Okay, dan akhir sekali untuk saya terangkan tentang blink. Blink ni pula untuk kita memberikan animation tu berkelip-kelip. Okay, ini coding dia. From alpha 0.0 to alpha 1.0. Okay, dia punya interpolator dia adalah Android anim / accelerate _interpolator. Okay, duration dia 600 dan dia boleh repeat mode reverse dan repeat count infinite. Ni untuk dia nak berkelip-kelip lah. Okay, akhir sekali saya akan tunjuk blink pula. Okay, bila kita tekan dia akan kelip-kelip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafatini binti Muhammad Petani, nombor pendaftaran F1235. Saya akan menerangkan tentang coding untuk move ni. Okey, first kali coding untuk move ni kita nampak kat situ dia ada Android interpolator tu. So Android interpolator tu dia berfungsi sebagai penentu kadar perubahan animasi. Ianya membolehkan kesan animasi asas kepada alpha, skala, translate, rotate. Dia boleh, kini interpolator ni dia boleh berfungsi sebagai macam dipercepatkan, diperlahankan dan animasi tersebut boleh juga diulang kalau ada Android interpolator ni dalam coding tersebut. So line interpolator ni juga didefinisikan sebagai coding untuk membuatkan animasi tersebut bergerak dengan lebih smooth. So yang kedua yang kita nampak di situ ada fill after. So fill after ni, bila fill after ni disetkan kepada true, transformasi animasi tu akan dijalankan setelah animasi tu selesai. Tapi default value dia false. Jadi kalau fill enable tak disetkan kepada true dan animasi tu juga tidak disetkan kepada view, jadi fill after ni akan dianggap sebagai true, auto dianggap sebagai true. So seterusnya from delta X to X delta ni
dia adalah kalau attribute from X delta ni adalah kedudukan pada koordinat X pada awal animasi. Attribute to X delta ni dia adalah kedudukan pada koordinat X pada akhir animasi. Kira from X delta ni dia animasi tu start kat mana, to X delta ni animasi tu habis kat mana. So macam ni kalau untuk move dia akan bergerak gitu. So okay, seterusnya slide. Slide ni sama je macam tadi, dia ada fill after, dia ada interpolator. Tapi yang ni yang untuk slide ni dia ada scale. So scale ni dia boleh berfungsi sebagai resizing animasi tersebut. Kini kita boleh resize dia balik. Kita boleh tentukan titik tengah gambar dari mana ianya start, keluar ataupun ke dalam. Sebagai contoh macam kalau nilai dia 0,0, sudut dari kiri atas, semua permulaan animasi ni akan turun dan ke kanan. Macam tu. Lepas tu untuk slide ni dia akan bergerak macam ni ke atas. Okay. Next untuk string. String ni simple je. Dia ada resource. Lepas tu dia ada string name, app name, animation demo. Lepas tu string. Dia simple macam tu je untuk string. Okay. Seterusnya. Last sekali saya terangkan tentang Android manifest ni. Android manifest ni adalah elemen akar file android manifest.xml ni. Ia mengandungi elemen application. Dia harus mengandungi elemen application ni dan menentukan attribute untuk ni SMLNS ni. Dan attribute pocket. Manifest SMLNS ni dia menentukan ruang nama Android. Attribute ni dia harus selalu ditetapkan kepada ni lah yang panjang-panjang ni, http schemasandroid.com bla 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 ni. Lepas tu macam biasa je coding dia, dia ada intent filter, dia ada activity application ni. Lepas tu penutup manifest ni, semua kena ada penutup untuk pengakhiran dia ni. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.